summation QI darab MI over QI. Okay. Jadi QI ni adalah abundance abundance ataupun peratus lah, persen ya. Okay, jadi kita gunakan QI darab MI, summation maksudnya hasil tambah. So 50.97 okay, darab 106.906 plus okay, 49.03 okay, times 108.868 over okay, 150.97 okay, plus 49.03. Okay, so kita dapat 107.87 AMU. Okay, jadi jawapan dia adalah B, iaitu 107.87 AMU. Okay, nombor satu. Alright, so ini question number 1. Okay, so untuk question number 2, okay, question number 2. Okay, determine the empirical formula of hydrocarbon which contain 85.6% carbon. Okay, maksudnya kalau dia cakap hydrocarbon, maksudnya carbon, hydrocarbon, maksudnya hydrogen dan carbon je dia ada dalam tu. Okay, jadi kita buat table lah. Okay, kita buat table carbon, hydrogen. Okay, then dekat sini kita letak mass. Okay, mass of carbon kita 85.6%, maksudnya baki daripada 100 tu. Okay, jadi 100 tolak 85.6%. Jadi ini ditinggal 14.4%. Okay, so ni 14.4%. Mass ni dia pakai dalam unit persen kat sini. Jadi kita cari bilangan mol. Okay, bilangan mol sama dengan 85.6 bahagi 12. Yang ini 14.4 bahagi 1. Jadi kita dapat kat sini 7.133. Ini kita dapat 14.4. Okay, jadi kita bahagi dengan yang paling kecil. Okay. Bilangan mol. So kita cari simplest ratio kat sini. Jadi simplest ratio kita bagi dengan bilangan mol yang lebih kecil lah. Okay, bahagi 7.133. So dapat 1. 14.4 bagi 7.133. So dia dapat 2.0187. Okay, jadi ini dia formula dia adalah CH2. Jadi jawapan dia adalah D. Okay, nombor 2 D. D CH2. Okay, alright. So nombor 2. Next kita pergi nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni mole concept. Okay, soalan nombor 3 mole concept. Okay, a compound of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, dia ada 3, carbon, hydrogen, oxygen. Jadi kalau complete combustion of 1.47 gram of compound produce 2.156 gram of carbon dioxide and 0.882 gram of H2O. Determine the empirical formula of the compound. Jadi dekat sini dia bagi carbon dioxide dengan water. Okay, carbon dioxide dan water. Bila dia bakar apa ni? Carbon, hydrogen and oxygen. Okay, jadi kita kena kira jisim karbon kat sini Okay, jadi mass of carbon. Okay, jisim karbon sama dengan karbon dalam carbon dioxide 12/44. 44 ni adalah dia punya MR untuk carbon dioxide. Okay, so ini carbon per carbon dioxide. So darab dengan jisim carbon dioxide yang dia bagi dekat dalam tu adalah 2.156 gram. Okay,
Alright, so kita dapat 0.588 gram karbon. Okay, kemudian kita cari pula jisim mass of hydrogen. So ini karbon dalam karbon dioksida, hidrogen di dalam H2O. Okay, so sama dengan 2/18. Okay, darabkan dengan jisim dia adalah 0.882. Okay, so air 0.882 gram. Jadi kita dapat jisim karbon hidrogen 0.098 gram hidrogen. Okay, karbon hidrogen. Jadi untuk cari mass mass of oxygen, okay, in the compound, okay, kita kena tolak lah, okay. So sama dengan mass of hydrogen dalam compound. So dia bagi berapa gram tadi? Dia bagi 1.47 gram. Jadi 1.470 gram minus jisim karbon tambah hidrogen. Okay. Jadi karbon tadi 0.588 tambah 0.098. Okay. So kita dapat jisim sama dengan 0.784 gram oksigen. Jadi kita dah ada apa ni? Kita ada karbon, kita ada hidrogen, kita ada oksigen. Next step kita buat apa? So kita buat apa? Table, okay, untuk cari empirical formula. Okay. Right, so karbon tadi 0.588, hidrogen 0.098, okay, oksigen 0.784. Okay, right. So ni mass di dalam gram. Okay, mass in grams. Next kita cari apa? Number of mole. Okay. So 0.588 over 12, 0.098 over 1, 0.784 over 16. Okay, so kita dapat 0.049, 0.098, that's 0.049. Okay, so yang paling kecil adalah 0.049. Jadi kita bahagi dengan 0.049 lah. Okay, so simplest ratio 0.049 over 0.049. 0.098 over 0.049. 049 over 0.049. So this one dapat 1, this one dapat 2, yang ini dapat 1. Jadi dia punya empirical formula adalah CH2O. Okay, CH2O, jadi jawapan dia adalah C. Okay, the answer is C. Ini question number 2, number 3 ya. Okay, next kita pergi kepada question number 4. Okay, untuk question number 4, okay, for question number 4, okay, calculate the mass of sodium carbonate required to prepare 250 ml of 0.5 molar solution. Jadi dia bagi volume sama dengan 250 ml. Dia bagi molarity sama dengan 0.5 molar. Dia suruh cari mass. Okay, jadi kita gunakan formula N sama dengan molarity times volume divided by 1000. Jadi molarity kita sama dengan 0.5 times 250, okay, divided by 1000. Okay. 0.5 times 250 divided by 1000. So kita dapat 0.125 mol. Okay, dah dapat bilangan mol, bolehlah cari apa? Mass. Okay, mass sama dengan 0.125 mol darabkan dengan 106 gram per mol. Okay, sodium carbonate Na2CO3 jadi 106 gram per mol. Okay, 106. So kita dapat 13.25 gram. Okay, so the answer is A.
Okay, question 4. Okay, question number 5. Okay, proceed question number 5. Okay, soalan 5. Okay, soalan 5. Sulfuric acid dia bagi molarity dia 0.75 mol per decimeter. Okay, jadi H2SO4. Okay, dia bagi molarity dia sama dengan 0.75 mol per decimeter. Okay, ni dia punya molarity. So dia bagi lagi maklumat dia, density sama dengan 1.2 gram per sentimeter padu. Okay, dia suruh calculate percentage by mass of the sulfuric acid. Okay, percentage by mass. Jadi percentage by mass sama dengan mass of solute over mass of solution darabkan dengan 100%. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita ada mass dan juga density, okay, mass of solute dengan density of solute. Jadi kita bermula sekali kita boleh assume, kita assume, okay, kita assume kita ada 1 liter solution. Okay, kalau 1 liter solution bermaksud dekat sini, okay, daripada molarity dia ada 0.75, okay. Jadi mass mole of solute kita, okay, mole solute kita sama dengan 0.75 mol di dalam 1 liter. Sebab dia bagi molarity dia 0.75 molar. Okay, 0.75 molar. Jadi kita boleh dapat dia punya bilangan mol. Jadi daripada bilangan mol kita boleh cari mass. Okay, mass of solute sama dengan 0.75 darab, okay, H2SO4 mol MR dia, okay, MR sama dengan H2SO4. So dia sama dengan 98 gram per mol. Okay, jadi darab 98 gram per mol. Dan ini 0.75 mol. Jadi mol dengan mol cancel, tinggal gram. Jadi kita dapat 73.575 gram. Okay, so dah dapat GSIM. Okay, sekarang ni kita nak cari GSIM solution. Okay, GSIM solution kita guna daripada density. Okay, jadi density sama dengan mass of solution over volume of solution. Okay, so dia bagi tadi dalam unit apa? Gram per dia bagi gram per sentimeter padu. Okay, gram per sentimeter padu. Jadi kita ada 1000, volume kita sama dengan 1000. V kita sama dengan 1000 sentimeter padu. Jadi kita boleh cari mass of solution. Okay. Okay, mass of solution kita sama dengan density darabkan dengan volume. Jadi density kita dia bagi 1.2 gram per sentimeter padu. Okay. Volume kita dia bagi 1000. Bukan dia bagi, dia sebab kita assume tadi. Okay. So kita cancel, jadi kita dapat 1200 gram. Okay, dah dapat mass of solution. Bolehlah kita masuk apa? Percentage mass of solution. Percent by mass sama dengan 73.575 gram bahagi 1200 gram darab 100%. Okay, so kita dapat 6.13%. Okay, jadi jawapan dia adalah C. Okay, nombor 5. Okay, alright. So tu untuk nombor 5. Ni memang banyak sikit cara kerja memang banyak lah. Sebab tu saya cakap ini level dia C3 dengan C4 lah. Soalan macam ni.
Okay, so kita tengok the next question. Okay, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Okay. So kita ada Cr2O7 2 minus dengan H plus, okay, plus NO2 minus produce Cr. Okay, so balance juga. Cr2O7 2 minus plus H plus plus NO2 minus produce Cr3 plus equals tambah NO3 minus. NO3 minus. Okay. Jadi apa yang step pertama kita perlu buat ni? Kita kena bahagi kepada oxidation dengan reduction. Okay. Jadi oxidation kita Cr2O7 2 minus. Okay. Dia produce Cr3 plus. Jadi dekat sini ada 2 Cr. Jadi kita kena 2 Cr3 plus. 7 oksigen tambah 7 H2O. Okay. 7 H2O dia bawa 14 H plus. Okay. Tambah 14 H plus. Jadi charge dia pula dekat sini 14. Okay. Positif 14 tolak 2. So sama dengan positif 12. Kat sini 2 kali 3 positif 6. Jadi 6. Okay, untuk equalize jadi positif 6, kita kena tambah dengan 6E. Dekat sini tambah 6 elektron. Okay, tambah 6 elektron kat belah kiri, jadi kanan dia jadi positif 6. Okay, alright. So, kita dah dapat the first equation. Okay, and then oxidation. Okay, untuk reduction pula. Okay, untuk reduction, kita ada NO2 minus produce NO3 minus. Jadi kat sini dua nitrogen dah satu, oksigen kat kiri dua, kanan tiga. Jadi kat sini kita kena tambah satu water. Okay, 1H2O dia bawa satu oksigen. Jadi tapi oksigen, water dia bawa H plus. Jadi kat sini 2 H plus, kanan 2 H plus. Jadi charge dia kat belah kiri negatif 1, kanan positif 1. Okay, ni negatif 2 tambah 1. Dia positif 1. Jadi dekat sini kita kena tambah 2 elektron. Okay, so bila kita tambah 2 elektron, yang ini kita kena cancelkan elektron atas dengan bawah. Jadi kat sini kita kena darab 3. Okay, 2 kali 3, 6. Jadi kita akan dapat kat sini 3 H2O tambah 3 NO2 minus produce 3 NO3 minus tambah 6 H plus. Okay, so 3 H2O tambah 3 NO2, 3 NO3, 6 H plus. Okay, yang atas tadi kita dah ada 14 H plus. Okay, 14 H plus tambah 6 Cr2 tambah Cr2 O7 2 minus. Okay, tambah 6E. Ni tadi ada 6E kat sini. Okay, tambah 6E. So dia produce 2 Cr3 plus tambah 7 H2O. Okay, jadi kat kiri kita ada 3 H plus, 3 H2O, kanan kita ada 7 H2O. Jadi 7 tolak 3. Okay, tinggal berapa? 4 H2O. Okay, 4 H2O. Lepas tu yang ini elektron kita cancel. H plus kat sini 6, kat sini tinggal 8. 8 H plus. Okay, so soalan dia nak H2O. Jadi H2O yang tinggal adalah 4 H2O lah. So jawapan dia adalah B. Okay, jawapan dia B, iaitu 4 H2O. Okay, soalan nombor 6. Alright, so nombor 6, tengok nombor 7. Okay, nombor 7 ni adalah kat sini. Soalan nombor 7. Okay. Oh, inilah soalan dia tadi. Aduh, saya tengok.
Ni nombor soalan ni. Okay. So inilah jawapan dia tadi. Okay. 4H2O. Okay. So kita tengok nombor 12. Zinc react with hydrochloric acid. Okay. Zinc bertindak balas dengan hydrochloric acid. Jadi dia bagi melalui persamaan bawah ni. Okay. Kalau 0.05 zinc was added to 0.075 mol of hydrochloric acid, deduce the amount in gram of zinc chloride form. Jadi jisim zinc chloride. Jadi kalau jisim zinc chloride, kalau kita tengok dekat sini, daripada balance equation, okay, zinc dengan 2HCl, dia ratio dia dekat sini adalah 1:, okay, kat sini 1:2, okay, 1:2. Jadi dia bagi 0.05 zinc, okay, 0.05 zinc. Jadi kalau kat sini 0.05, okay, zinc yang dia bagi, okay, HCl dia bagi 0.075. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, di antara dua ni, okay, siapa limiting reactant? Okay, HCl is limiting reactant. Okay, HCl adalah limiting reactant. Sebab dia bagi 0.075, okay, 0.075. Kalau dia bagi dekat sini 0.05, kalau kita nak darab 2, okay, 0.05 darab 2, dia jadi 0.1, tak cukup. Jadi HCl kat sini 0.075. So kalau untuk zinc dia separuh daripada 0.075. Okay, iaitu 0.0375. Okay, 0.0375. Jadi kat sini 0.075 mol. Okay, lepas tu untuk zinc chloride, dia akan ikut zinc, iaitu 0.0375 mol. Jadi inilah jisim zinc chloride. So dia punya molar mass, okay, MR dia sama dengan 136.29 gram per mol. Okay, jadi dia punya mass sama dengan 0.0375 darab 136.29. So dia jadi 5.11 gram. Jadi jawapan dia adalah A, yang atas sekali. Okay. Right. Next. Nombor 13. So dia bagi urea. Okay, urea sebagai fertilizer. Okay, the raw material for making urea is ammonia dan juga carbon dioxide. Jadi ammonia campur carbon dioxide, dia jadi urea. Okay. So bila 1 mol ammonia react with excess carbon dioxide. Okay, kita tengok sini 1 mol ammonia. 1 mol ammonia, yang ini excess. Jadi kalau sini excess, maksudnya kat sini 0.5 mol. Okay, 0.5 mol. Jadi kalau kat sini 0.5 mol, sebab dia separuh kan. Okay, jadi excess dia bagi semua banyak. Jadi kita ambil 0.5 mol je lah. Jadi kalau kat sini 2 mol, kat sini 1, jadi kat sini 1. Ratio dia 2, 1, 1. Jadi kat sini dia bagi 1 mol 0.5. Jadi untuk CO pun 0.5 lah. Okay, COH3, NH2 tu. 0.5 mol. Okay, 0.5 mol urea ni, okay, 0.5 mol urea ni merupakan bilangan mol daripada theoretical. Okay, ini adalah theoretical. Jadi kita boleh kira mass dia. Mass urea theoretical. Sebab kita ada 0.5 mol, okay, kita boleh kira jisim dia. Okay, theoretical dia adalah 0.5 darab 0.5 mol darab karbon 12 tambah 16 tambah 2 darab 14 tambah. Okay, so 12 tambah 16 tambah 16
Okey. Jadi 0.5 darab 60 dia sama dengan 30 gram urea. Jadi ini adalah theoretical. Jadi percentage yield sama dengan formula percentage yield sama dengan actual over theoretical. Jadi actual dia bagi 25.6 gram over theoretical kita 30.0 gram. Darabkan dengan 100%. Okay. So kita dapat 85.3%. Okay, jadi jawapan dia adalah C. Okay, boleh follow tak kelas so far? Hello kelas. Boleh, sir. Okay, alright. So kita pergi kepada chapter 2 chapter 1 ada berapa? 13 soalan 13 soalan. 13 pula berapa tadi? 7 8 chapter 1. Okay, kita tengok chapter 9. Okay, so ni kita nak kira photon of energy emit by electron that produce particular wavelength during the transition. Okay, kita tengok calculate the energy of photon emit by 1 mole of electron that produce a wavelength of 434.2 nanometer. Jadi dia bagi suruh kira energy lah. Okay, jadi dia bagi apa ni? Wavelength 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 dengan frekuensi delta E sama dengan HC over lambda. Jadi sama dengan H 6.63 eksponen negatif 34 C 3 eksponen 8 over lambda 434.2 nanometer. Okay. Kemudian, sekejap kira dulu. 6.63 eksponen negatif 34 darab 3 eksponen 8 bagi 434.2 eksponen negatif 9. Okay, kemudian kita darabkan dengan Avogadro constant. Okay. So kita dapat 2.75. Okay. Sekejap bahagi 6.02 eksponen 23. Okay, kita dapat energi dulu. Energi kita adalah 4.58 eksponen negatif 19 joule. Jadi untuk 1 mol, okay, for 1 mol elektron, okay, untuk 1 mol elektron, jadi kita darabkan dengan delta E, kita darabkan dengan Avogadro constant. Okay. Jadi 4.58 eksponen negatif 19 darabkan dengan 6.02 eksponen 23. Okay. Okay, darab 6.02 eksponen 23. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2.7 2.757 eksponen 5. Okay. Joule per mol. Okay. Jadi jawapan dia adalah D. Okay. 2.75. Okay. Right, so kita tengok photon of energy with wavelength 2166 nanometer was produced in the bracket series of hydrogen. Okay, kalau kita tengok kat sini bracket bracket maksudnya ground state untuk siri ni adalah Lyman, Balmer, Paschen, bracket. Jadi Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fun. Okay. Ini Balmer, yang ini bracket. Jadi yang ini Lyman ground state sama dengan 1. Balmer ground state sama dengan 2. Paschen ground state sama dengan 3. Bracket ground state sama dengan 4. Jadi ini adalah line N sama dengan 4. Okay. So dia cakap dekat sini dia produce wavelength sebanyak 2166. Okay. Jadi wavelength lambda sama dengan 2166 eksponen negatif 9 meter. Jadi kita dah ada lambda, kita ada ground state, kita boleh kira N1. Okay.
Jadi formula yang kita gunakan adalah 1 over lambda is equal to RH times 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay. Jadi kita dah ada dia punya apa tu ground state. Okay. N sama dengan 4, kita nak cari dia punya excited state dia. Okay. Jadi excited state dia, okay, 1 over lambda 1 over 2166 eksponen negatif 9 sama dengan RH 1.097 eksponen 7, okay, 1 over N1 minus 1 over N2 square. Okay, 1 over 4 square minus 1 over N2 square. Okay, jadi kita gantikan saja kat dalam ni, kita akan dapat N2 sama dengan 7. Okay, N2 sama dengan 7. Ni kena tekan calculator lah. Okay, kita tekan calculator daripada formula yang saya bagi ni. Okay, 1 over 2166 eksponen negatif 9 equal to 1.097 eksponen 7 times 1 over 4 square minus 1 over N2 square. Kenapa 4 square? Sebab dia cakap kat sini bracket series. Okay, jadi kita akan dapat 7 dengan 4. Jadi maksudnya dia dekat atas ni, dia daripada N sama dengan 7, dia drop pergi, N is equal to, salah ni, N is equal to 4. 7 drop to 4. Jadi the answer is B. Okay. Alright. Next, number 16. Okay. Electrons are arranged in atomic orbital according to the certain rule and principle. Choose the correct orbital diagram that represent Hund's rule. Jadi Hund's rule states that electron is arranged in atomic orbital of equivalent energy singly with parallel spin before pairing up. Jadi jawapan dia adalah A, B, C, D. Okay, yang mana? Yang mana yang betul, kelas? A, B, C, D. Which one? It's the most correct answer. D. D. Okay, D lah betul. D. Bagus. Ni sebab dia turun ke bawah. Okay, yang ini sebab yang ini tak penuh. This one sebab yang ini pairing dulu. Okay, jadi yang ini salah. This one A, B, C salah. D yang correct answer lah. Okay, alright. Right, number 17. Consider element V22. Determine number of electron in element V with azimuthal quantum number L sama dengan kosong. Okay. Jadi kalau L sama dengan kosong, 22, V22, tulis electron configuration dia, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, okay tengok 2, 2, 10, 12, 18, 4s2, okay, and then 4p, lepas 4s, 4p, okay. 4p2. Jadi kita tengok dekat sini, dia nak L sama dengan kosong. Kalau L sama dengan kosong, maksudnya orbital S. Di orbital S kita adalah 1s, orbital 2s, orbital 3s, orbital 4s. Jadi 2, 4, 6, 8. Jadi bilangan elektron dia adalah 8. Okay. 8. Kat sini, yang saya tanda-tandakan ni. L kosong maksudnya orbital S. Jadi dia cari dekat orbital S je. Yang saya bulatkan tu. Okay. Tengok soalan nombor 13. Question 13. Okay, question 13 dia bagi Lewis structure. Okay. N2O are shown below. Which of the following statement is true or are correct about structure 1 and 2? Okay. Number 1 dia bagi NNO, number 2 dia bagi NNO. Cuma dia punya apa tu susunan ya. So kita kena kira formal charge untuk setiap structure. Okay. Formal charge for each structure. So this one formal charge dia adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 minus 6 sama dengan negative 1. Okay, this one is 5 minus 1, 2, 3, 4. 5 minus 4. Okay, 5 tolak 4 equal to 1. Jadi this one is positive 1. So yang ini 6 minus 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 6 sama dengan 0. Okay. Untuk yang kedua, okay, nitrogen ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi
5 tolak 7 sama dengan negatif 2. Yang kedua ni 1, 2, 3, 4. Jadi 5 tolak 4 sama dengan 5 tolak 4, 1. Okay, oksigen 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 5, 6. 6 tolak 5, positif 1. Okay, 6 tolak 5. Okay, jadi ini dia punya charge. Okay. So, in structure 1, the oxygen atom has formal charge of 0. Betul. So, this one is correct. Okay. In structure 2, oxygen atom has the formal charge of positive 1. Pun betul juga. Ini kita dah kira. Oxygen positive 1. Okay. Structure 1 is the most likely the Lewis structure. Yes. Sebab structure 1 ni dia punya formal charge dia cuma negatif 1, positif 1, kosong. Kalau untuk yang kedua ni ada negatif 2. Jadi negatif 2 ni dia tak stable. Okay. Alright. So the most plausible adalah structure 1. So the answer is all of the above. Okay. Semua betul. Okay, kita tengok soalan nombor 14. Question 14. The Lewis structure of molecule is given below. Identify the group in the periodic table the element M's belongs and to the shape of the molecule. Jadi, kita tengok kira bilangan valence elektron M je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, dia kumpulan 16. Okay, jadi jawapan dia sama ada C atau D. So, this one kita ada A. Okay, bonding kita 1, 2, 3, 4. Jadi, AB4, 1 lone pair. Okay, AB4, 1 lone pair. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So, kita ada satu lone pair. 1 lone pair. Okay, jadi shape dia adalah seesaw. Okay, shape dia adalah seesaw. Group 16, shape dia seesaw. Jadi jawapan dia adalah D. D, donkey. Okay, tengok question nombor 16. 15. Question 15. Okay, the Lewis structure of ammonia is shown below. Choose the correct statement about polarity of ammonia molecule. The polarity ammonia molecule. Okay. Molekul ammonia ni kita kena tengok dia punya electronegativity. Okay, dia pergi ke arah nitrogen. Pergi ke arah nitrogen. This one, dia pergi ke arah nitrogen. Okay, sebab N lebih elektronegatif daripada hydrogen. Each bond is a polar bond. Jadi bond dipole dia adalah equal in magnitude. Okay, dia sama banyak je magnitude dia. Okay, daripada NH, NH, NH ni. Okay, bond dipole is equal in magnitude, tetapi dia tidak cancel each other. Okay, ammonia is a polar molecule and has net dipole of moment is equal to 0. Okay, jadi moment sama dengan kosong. Moment sama dengan kosong, tak sama dengan kosong. Has net dipole moment is equal to 0, not equal to 0. And lebih. Okay, each bond is a non-polar bond. Salah. Okay. Each bond dipole is equal in magnitude and can cancel in each other. Okay, dia tak cancel. Okay, dia tak cancel. Bond angle is exactly 120. Pun salah. 120 ni untuk trigonal planar. Ini bukan trigonal planar. Ni trigonal pyramidal. Jadi jawapan dia adalah C lah. Okay, the answer is C. Okay, next. Which of the following hybrid orbital is used in the central atom of SeF4? Selenium. Okay. Selenium kumpulan 16. Jadi dia ada 6 valence elektron. It makes 4 bonding with 4 fluorine. So, selenium. Okay. 1, 2, 3, 4. Jadi selenium kumpulan 16. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 fluorine. So, it will have 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 pairs. Okay. Iaitu lone pair campur dengan bonding. Ada 5 pasang. Dia kalau 5 pasang, dia adalah sp3 4, sp3d5. Okay. Jadi jawapan dia adalah C. Okay. 5 pair sp3d. Okay. Choose the correct statement about hybridization of iodine in ICl2 molecule. Jadi kita kena cuba lukis dulu.
Iodine, ICl2 minus. Iodine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dia jadi 8. Kenapa 8? Sebab kita ada charge negatif 1. Okay, ICl2. Jadi nanti kita tak klorin lah kat kiri kanan. Okay, ICl2 minus. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 pair. Okay, kita ada 5 pair. Okay, the hybrid orbital adalah sp3d. Okay, sp3d betul. Okay, sp3d betul. Two sigma bond are formed from the overlapping end-to-end with sp3 orbital of I and two 3p orbital of chlorine. Okay, so kita ada dua chlorine kiri kanan. Dia statement yang kedua pun betul. Dua pi bond are formed. Dalam ni tiada pi bond. Okay, no pi bond. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 2 sahaja. Okay, B only. Okay, alright. So tu nombor 17. Kita tengok soalan nombor 18. Okay, question 18. Okay, the boiling point of two hydrocarbon are given below. Okay, so dia bagi boiling point untuk hydrocarbon seperti di bawah. Okay, the hydrocarbon has different boiling points because, okay, kenapa dia ada different boiling point? The surface area of the molecule are different. Surface area, yes. Okay, surface area betul, berbeza. Sebab ini dia ada apa ni? Ini linear. Yang ini dia ada bentuk, okay, yang surface area lebih kecil. So this one, step 1 is correct. Statement 2, the types of intermolecular attractions are different. Intermolecular attraction dia sama, it's the same. Okay, jadi ini salah lah. Mana boleh different. Okay, the strength of covalent bond in their molecule are different. Pun salah sebab semua ada single bond. All the single bond, then between the same molecule. Okay, between the same atom. Atom hydrogen dengan carbon, jadi sama je lah. So the correct answer is 1 only. Okay, alright. The next question nombor 19. Metallic bond. What is the ability of substance to be pulled into a wire? Okay, jadi untuk dia tarik, okay, substance is said to be ductile. Okay, so the answer is ductility. Okay, ductility. Pull into wire tu macam liat lah. Okay, liat, ductility. Bahasa Malaysia kita panggil liat. Liut. Liut. Okay, tengok nombor 25. Okay. A sample of oxygen gas is placed in manometer at 25 degrees Celsius. Increase the mass of manometer by 0.114 gram. Jadi bila dia buat eksperimen kat sini, oksigen ni dia akan meningkat sebanyak 0.114 gram. Jadi kita boleh kira mass of oxygen. Okay, sebab kita nak kira bilangan mol. Jadi yang ini kita gunakan PV and RT ya. PV is equal to nRT. Jadi kita nak dapatkan V sama dengan nRT over P. Okay. Jadi bilangan mol, okay, bilangan mol oksigen. Okay, bilangan mol oksigen sama dengan jisim dia 0.114 gram bahagi dengan MR dia sama dengan 32. Okay. Jadi kira jap. Ni tak nak kira pun tak apa juga. Kita ambil je formula ni, kita masuk dekat dalam N nanti. Okay. Kalau nak kira pun boleh. Okay, tak apa, kita kira lah. 0.114 bahagi 32. So kita dapat 3.5 625 eksponen negatif 3. Okay, bilangan mol. R, gas constant 0.08206 liter atm per mol per Kelvin. R, temperatures 25 sama dengan 298 Kelvin. Okay, 298 Kelvin. Lepas tu pressure. Pressure ni pressure ni kita kena tengok perbezaan pressure ni. So dekat sini dia 60 sampai ke bawah 60. Jadi dia kat sini je. Gas dia masuk yang banyak ni je. Okay, jadi kita kira ketinggian dia dekat sini. Iaitu 600 tolak 100 sama dengan 500 mmHg. Okay, dalam ni ada mercury. Jadi 500 mmHg tukar pergi ATM. Jadi 500 bahagi 760
darab 1. 1 ATM times 1 ATM. So ini cancel. Dia 500 bagi 760. 500 bagi 760 sama dengan 0.6578. Okay. 6578 ATM. Okay, so kita dah ada dah semua. Kita masuklah dekat dalam V ni. Okay. V sama dengan N tadi 3.5 dan 3.5562 eksponen negatif 3 and R 0.08206, temperature 298 over P, pressure 0.6578 ATM. Jadi dapatlah volume. Okay, volume kita sama dengan 0.133 liter. Okay, ataupun 133 mililiter ataupun sentimeter padu. Jadi jawapan dia adalah 133. Mana 133? C. Okay, answer C. Nama PM saya nak tanya soalan ni. Okay, inilah jawapan dia. Okay, alright. So next, nombor 21. Liquid. Which of the following statement are correct? Is incorrect. Salah tentang liquid. Well, okay, so for any liquid, the vapor pressure increase as the temperature increases. Betul? Okay, correct. The higher the external pressure, the higher the boiling point of the liquid. Yes, correct. Okay. The stronger the intermolecular force, the higher the boiling point of the liquid. Okay, pun betul juga. Okay, semakin kuat intermolecular force, jadi dia memerlukan more energy untuk separate the molecule. Thus, it has a higher energy, higher boiling point. Jadi jawapan dia adalah next one. Boiling point of liquid does not depend on the intermolecular force. Okay, ini salah lah. Dia because it's very depends on the intermolecular force in the molecule. Jadi jawapan dia adalah D, donkey. Okay, question number 21. Okay, next question 22. Phase diagram. Okay, so figure below shows the phase diagram untuk substance D. Describe the phase change of substance D starting at point K if the temperature is lower at the constant pressure. Okay, jadi temperature is lower, constant pressure. Jadi pressure tak berubah, maksudnya dia turun, dia gerakkan saja. Jadi mana ni? Starting at point D. Okay, starting at point K. Jadi kalau dia lower the temperature, okay, lower the temperature maksudnya dia akan bergerak ke belakang. Okay, pressure dia kata sama. Alright, so kita tengok dia punya statement. A solid change to solid and liquid at equilibrium. Solid and liquid at equilibrium. Jadi dia bertukar daripada solid. Salah lah. Okay, because dekat K ni dia berada dalam keadaan gas. Yang ini dalam keadaan liquid. Yang ini baru solid. Jadi dia solid change to solid. Salah lah. Okay, alright. Next, gas change to gas and liquid at equilibrium. Okay, gas bertukar kepada gas dan liquid at equilibrium. Gas and liquid at the change to liquid. Jadi dia bertukar kepada liquid. Liquid change to liquid and solid at equilibrium. Kat sini liquid and solid at equilibrium, and liquid and solid change to solid. Okay, lepas tu dia daripada tadi kat sini dia kepada solid. Jadi jawapan dia adalah B lah. Solid change to solid and gas. Solid and gas, salah lah. Okay, ini dia bukan bertukar kepada solid. Liquid pun salah juga. Sepatutnya dia bermula daripada gas. So the most correct answer, okay, the most correct answer B lah tadi. Okay, right. Next, the value of K. Okay, tengok nilai K, nilai KC. Okay, sekejap Okay, the value of Kc to iodine molecule is 5 exponent negative 4. Okay, 5 exponent negative 4
temperature at T Kelvin. Okay. An analysis was carried out on a sample of iodine at T Kelvin and the following concentration were obtained. Concentration is 0.02 molar iodine and I is equal to 0.001 molar. Which of the following is statement is true? Okay, jadi kita ada apa kat sini? Okay, kita ada Q dan juga K. Okay, kita ada Q dan K. Kita compare Q dengan K. Okay, sekarang ni untuk Q sama dengan I kuasa 2 bahagi I2. Okay. Jadi I kita sama dengan concentration I 0.01 molar bahagi 0.02 molar. Okay, ini kita kuasa 2 kuasa 2. So dia dapat 5 eksponen negatif 5. Okay, 5 eksponen negatif 5 Q. Okay, kemudian kita compare dengan K. Okay, Q compare dengan KC. Jadi Q kita ada 5 eksponen negatif 5. K kita dia bagi 5 eksponen negatif 4. Jadi 4 dengan 5, okay, KC lebih besar daripada Q. Jadi kita punya kita punya fragment gerak ke mana? Ke kiri ke kanan? Hello kelas, fragment bergerak ke mana? Bergerak ke depan ke belakang? Ke depan. Forward forward. Kanan. Okay. Kanan. Jadi jawapan dia adalah Q greater than KC. Okay, A. B ni salah. C pun salah. Ini pun salah. Dia tak sama. Okay. Jadi jawapan dia adalah A. Okay, yang atas sekali. 24. Sikit lagi. Okay. Equilibrium was established for the reaction below 2800 degrees Celsius from initial pressure of 0.35 atm. The equilibrium pressure was 0.022 atm. 0.022. Jadi pressure dia sama dengan 0.022 atm. Initial pressure dia sama dengan HCl 0.35, chlorine 0.22. Okay. Jadi kita kena cuba kita tengok dia punya stable Kita tengok stable dia. 2 HCl gas produce hydrogen gas plus Cl2 gas. Bilangan mole initial change bilangan mole at equilibrium. Okay. Jadi initial dia bagi 0.35 atm. Bukan bilangan mole, pressure. Pressure initial, pressure change, pressure at equilibrium. Okay, so minus 2x 0.35 minus 2x hydrogen kosong, initially kosong. So this one is positive x, this one positive x. Okay. So at equilibrium 0.35 tolak 2x, x, x. Substitute the value of x into the Kp expression. Okay. Jadi Kp sama dengan Kp sama dengan x darab x, x square over 0.35 minus 2x. Jadi Kp sama dengan 0.022
kuasa 2 bagi 0.35 3 times 0.022. Okay, kita gantikan dekat sini. Jadi gantikan je lah nilai dia. You akan dapat KP ya. KP jawapan dia adalah A. Okay. So, saya try 0.022 square over 0.35 minus okay, so the answer is 0.022 square over 0.35 minus 3 direct. Sir, Okay, ya. yang KP tu bukan ke 0.35 tak 2X tu kan kuasa 2 ke? Sebab bukan Betul ke betul. 2 Betul. HCl. Betul. Betul. Sini kan? Kan? Yes, sir. Okay, sekejap Maaf, sir. Patut saya tekan tak dapat. Tekan-tekan tak dapat. Sekejap Ngantuk saya pun. Tak nampak muka awak. Okay. Jawapan dia. Nampak tak? 3 darab 0.022 kuasa 2. Nampak tak? Jawapan dia. Macam mana dia dapat 5.2? Saya tekan saya tak dapat. Sekejap 0.022 kuasa 2 bahagi 0.35 minus 2 times 0.022. Tutup bracket. Kuasa 2. 5.16. Okay, saya dapat 5.16. Dapat tak? 5.16 exponent negative 3. Okay, dia bagi jawapan dekat sini. 5.2 exponent negative 3. Okay. Alright, so ni jawapan dia lah. Sebab HCl ni kuasa 2 HCl kan. Dia jawapan dia adalah A. Okay, nombor 24. Okay, sikit lagi. 6 soalan lagi. 5, 26, 27, 28, 30. Okay. Le Chatelier principle. Okay, apply Le Chatelier principle untuk explain the effect of volume factor. Okay, consider the equilibrium below. Predict what will happen if helium is added at constant pressure. Jadi kita masukkan helium at constant pressure, volume akan increase. Okay, bila pressure constant, volume akan increase. Jadi bila volume increase, dia akan pergi kepada bilangan mol yang lebih banyak. Dia pergi kepada bilangan mol yang lebih banyak dekat sini. 4 tambah 3 sama dengan 7 mol kiri, 2 tambah 6, 8 mol kanan. Jadi dia akan pergi ke arah kanan. Okey. Pergi ke arah kanan. Okey. Bila kita masukkan at inert gas. Okey. Dia ada dua, constant at berapa? At constant. Okey. At constant pressure ataupun at constant volume. Dia kalau constant pressure, volume akan increase. Kalau constant volume, jadi volume ni dia tak berubah. Jadi kalau volume tak berubah, dia tiada change lah. Okay, tapi bila kita masukkan at constant pressure, volume will increase. Jadi bila volume increase, dia akan pergi kepada bahagian yang lebih banyak apa? More moles. Okay. Jadi more moles di sebelah kanan lah. Shift to the right. Okay. Jadi no shift, salah. Shift to the left pun salah. Equilibrium position will shift to right. Yes, this one correct. More oxygen will be produced. Salah lah because oxygen di belah kiri. Dia more nitrogen and water is produced. Okay. Jadi this one pun salah. Jadi jawapan dia adalah apa? C. Okay. Nombor 25 C. Okay, kita tengok nombor 26.
Wow. Okay. Hypochlorite acid is a weak acid that occurs naturally in calculate percentage of ionization 0.01 molar SOCl solution dissociation 7.1 eksponen negatif 5. Okay, ni panjang cara kerja dia. Okay, sebab dia kat atas lah. Okay, mula sekali kita kena buat dia punya unstable lah. Okay, sebab kita nak cari X. Kita nak cari X. Percentage dibagi Ka sama dengan 7.1 eksponen negatif 5. Okay. Jadi HOCl. Okay. Produce H plus aqueous tambah OCl minus aqueous. Okay. Jadi dia punya bilangan molarity awal, concentration awal dia 0.01 mol molar. Okay. Then change dia. This one adalah minus X, this one bertambah sama X plus X. Concentration at equilibrium 0.01 minus X X X. Okay. So kita dah ada dia punya unstable. Okay. Jadi kita kena selesaikan X. Kita kena selesaikan X. Ka sama dengan concentration H plus darab concentration OCl minus over concentration HOCl. So sama dengan X square over 0.01 minus X equal to 7.1 eksponen negatif 5. Okay. Jadi since Ka sangat kecil, dia 0.01 minus X, dia menghampiri 0.01. Okay. Jadi senanglah kita punya ni. X square over 0.01 equal to 7.1 eksponen negatif 5. X sama dengan square root 7.1 eksponen negatif 5 darab 0.01. Okay, jadi X kita dapat 8.43 eksponen negatif 4. Okay, lepas tu nak cari percentage ionization sama dengan X over C initial darabkan dengan 100%. X kita adalah 8.43 eksponen negatif 4. Okay, concentration awal dia sama dengan 0.01 darab 100%. Okay, jadi jawapan dia berapa? Berapa kelas jawapan dia? 8.43 eksponen negatif 4 bahagi 0.01 darab 100. 8.43 eksponen negatif 4. Okay, jawapan dia berapa kelas? 8.43. 8.43. Bagus. Okay, good. Okay, nombor 27. Okay, a student was asked to prepare a buffer solution with pH 4.6 by using 500 ml of 0.5 molar benzoic acid, okay, and sodium benzoate. Calculate the mass of sodium benzoate required to prepare the buffer solution. Dia bagi buffer solution ni, dia dah bagi pH dia sama dengan 4.46. Di pH sama dengan 4.46. Okay. Jadi formula dia adalah pH is equal to pKa plus log concentration salt ataupun conjugate salt ataupun conjugate. Jadi saya letak salt lah. Concentration salt over concentration weak acid. Okay. Jadi weak acid kita adalah benzoic acid 0.5 tu. Jadi pH sama dengan pKa. pH kita dah tahu tadi. pH dia sama dengan 4.6. pKa sama dengan negatif log 6.3 eksponen negatif 5 plus log salt over weak acid. Salt kita kat sini sodium benzoate tadi
Sodium benzoate ni bersama dengan concentration yang kita nak cari lah. Okay. Concentration salt. Okay. Weak acid kita, concentration untuk weak acid kita adalah 0.5. Okay. Jadi substitute nilai ni, cancelkan log. Okay. So carilah concentration salt. Okay, concentration salt. Okay, tekanlah calculator sekejap. Negative log 6.3 exponent negative 5 okay 4.6 so 0.339 okay shift log answer 2.5 darab 0.5 1.25. Okay, concentration dia 1.25. Okay. Concentration dia 1.256 molar. Okay, soalan suruh cari bilangan mol. Jadi untuk cari bilangan mol sama dengan MV over 1000. Jadi molarity kita 1.256, volume yang dia bagi adalah 500. Okay, divide by 1000. Okay, darab 500 bagi 1000. 0.627. Okay, 0.627 mol. Okay, kita boleh cari mass. Mass dia sama dengan 0.627 darab dengan 144 gram per mol. Darab 144. 90.2. Paling dekat saya. 90.43. Okay. C ya, dia pindah. Okay, soalan 27. Soalan 27. Tengok soalan 28. Okay, a solution is prepared by mixing 500 ml. Okay, 500 ml of 0.1 molar NH4Cl and 500 ml of 0.2 molar ammonia. Calculate the pH form after the addition of 0.02 molar HCl. So mula-mula sekali kita kena tengok, okay, kalau soalan macam ni, okay, maksudnya dekat sini kita kena okay, 500 ml 0.1 molar NH4Cl, 500 ml 0.2 molar ammonia. Calculate pH of the solution after addition of 0.02 molar HCl. Dia bagi Kb sama dengan 1.8. Jadi maksudnya dekat sini kita kena tulis dahulu dia punya dissociation constant. Okay, dissociation kita sama dengan ammonia kita. Okay, NH3 tambah H2O. Dia akan hasilkan NH4 plus tambah OH minus. Okay, jadi untuk salt pula NH4Cl equals produce NH4 plus tambah Cl minus. Okay, jadi V total kita sama dengan 500 tambah 500 iaitu 1000 ml. Okey, dia dapat 1000 ml ni ataupun dia bersamaan dengan 1 liter. Jadi bilangan mol ammonia, okey, bilangan mol ammonia sama dengan MV over 1000. Jadi dia bagi molarity ammonia sama dengan 0.2 darab volume 500 divided by 1000. Ni molarity sebelum dia tambah dengan mol sebelum dia tambah. So kita dapat kat sini 0.1 mol. Okey, 0.1 mol NH3. Jadi bilangan mol okey, NH4Cl pula sama dengan 0.1 molar darab 500 divided by 1000.
So kita dapat 0.05 mol. Okay, so kita dah ada dia punya mol. Okay. Jadi dia punya volume dia 1 liter. Jadi dia bersamaan dengan 0.1 molar. Ini pun 0.05 molar sebab dia punya volume dia di dalam 1 liter solution. Okay. So ni adalah molarity dia. Okay. Jadi kita bolehlah masuk dekat dalam dia punya astable. Okay. Kita punya astable. Sebenarnya saya letak astable kat sini lah. Tak nampak. Okay. NH3 equals tambah H plus, dia jadi NH4 plus. Okay. Concentration awal dia sama dengan 0.1. Ini 0.02. Okay, 0.02. So this one is 0.05 molar. Okay. So the change is minus X. This one is plus X. Jadi X kita yang paling kecil adalah 0.02. Okay. Minus 0.02 minus 0.02. This one plus 0.02. Jadi kat sini dia akan jadi 0.102. So yang ini dia jadi 0.02. Okay, this one dia jadi 0.02 tambah 0.07 sorry 0.07. Okay. Ini minus 0.0 lah. Minus jadi 0. Okay, so dah ada dia punya yang ini minus tambah tu dah. Salah ni. Ini minus dia jadi 0.08. Jadi kita ada 0.08 dengan 0.07. Jadi bolehlah kita masuk dekat dalam POH sama dengan PKB plus log concentration salt kita adalah 0.07 bahagi 0.08. Okay. So kita dapat negative log 1.8 exponent negative 5 plus log 0.07 over 0.08. Okay, kira kejap. Dapat apa? Negative log 1.8 exponent negative 5 4.74 plus log 0.07 over 0.08. 4.6 9 4.69 pH. Okay. Daripada nilai pH ni POH POH. Jadi pH sama dengan 14 minus 4.69. Okay, minus 14. So kita dapat 9.31. Okay, jadi jawapan dia adalah, mana jawapan dia kelas? A, B, C, D? D. Okay, jawapan dia adalah D. Okay, sikit lagi, 2 soalan lagi. Okay, solubility equilibria. Okay, dia bagi solubility product of constant sama dengan 1.5 exponent negatif 4. From which of the following mixture of silver nitrate and sodium would form silver precipitate? Okay, jadi kita kena compare Q lah. Okay, kita kena kira Q. QSP. Okay, QSP sama dengan concentration Ag plus kuasa 2 darab concentration SO3 2 minus. Okay, kuasa 1. Okay, jadi darab je lah. Masukkan Ag 5.5 eksponen negatif 5 kuasa 2 darab 5 eksponen negatif 5. Okay, jadi A ni kita dapat QSP dia 1.51 eksponen negatif 13. A. Okay, ini A ya.
Dia kena compare dengan KSP untuk AG2 SO3 untuk dapat precipitate, maksudnya dia kena shift to the left. Dia kalau shift to the left, okay, kalau shift to the left maksudnya dia punya Q mesti lebih besar daripada KSP. Okay, Q mesti greater than KSP. Jadi baru dia boleh shift to the left. Okay, Q greater than KSP. Jadi kalau ini dapat 1.51 eksponen negatif 13. Ini 1.5 eksponen negatif 14. Jadi okay, tak apa, kita tengok dulu. Yang ni eksponen, ini A 1 eksponen negatif 13. Okay, kalau kita buat yang B pula, okay, kita masuk gantikan juga dalam nilai dia. QSP sama dengan 5 eksponen negatif 5, okay, kuasa 2 darab 5 eksponen negatif 6. Okay, untuk B B kita dapat 1.25 eksponen negatif 14. Okay, lagi kecil. Okay, this one lagi kecil. Ini je lagi besar. Q greater than K. Okay, ini Q lebih kecil daripada KSP. Okay, yang bawah ni pun sama juga. Jadi kita kira 3.3 eksponen negatif 6 kuasa 2 darab 6.7 eksponen negatif 4. Okay, so kita dapat 7.3 eksponen negatif 15. Okay. Jadi dia lebih kecil juga lah. Ni Q lagi kecil daripada KSP. So ini salah, ini salah. Okay. Yang bawah ni pun salah lah ni. Okay, kita tengok 6.7 eksponen negatif 6 kuasa 2 darab 3.3 eksponen negatif 5. Okay, so kita dapat 1.48 eksponen negatif 15. Pun lagi kecil. Okay, dia akan shift to the right. Semua shift to the right kecuali A. Okay. Okay, jadi yang tepat adalah A lah. Okay, sebab dia ada precipitation. Okay, last question. Solubility equilibria. Okay, magnesium hydroxide is largely widely used in the pharmaceutical industries. For example, treatment of occasional constipation in children and adults on short basis. Okay, calculate the molar solubility of MgOH2 in water if KSP sama dengan 5.61 eksponen negatif 12. Jadi kalau in water, kita tengok dia punya equation MgOH2. Okay, so dia akan separate kepada Mg2 plus 2 OH minus. Okay, concentration dia change initial, change equilibrium. Okay, so this one is initially tak ada. So this one is plus X, this one plus 2X. Jadi this one X adalah di sini 2X. Jadi KSP sama dengan concentration Mg2 plus darab concentration 2 OH minus kuasa 2. Okay, so bersamaan dengan X darab 2X kuasa 2 sama dengan 4X kuasa 3. Okay, 4X kuasa 3. So dia bagi KSP sama dengan 5.61. 5.61 eksponen negatif 12. Jadi X sama dengan punca kuasa 3 5.61 eksponen negatif 12 bahagi 4. Okay, divide by 4. So kita dapat X sama dengan punca kuasa 3 5.61 eksponen negatif 12 bahagi 4. Okay, lepas tu punca kuasa 3. So kita dapat 1.12 eksponen negatif 4. Okay, 1.12 eksponen negatif 4 molar. Jadi jawapan dia adalah C. Siap. Okay, C. Sejam setengah. Saya buat pun sejam setengah dengan kamu. Okay. Alright, so habis 30 soalan. Okay, tak apalah. Saya tahu soalan ni memang susah kan? Susah tak? Susah ke senang? Susah. 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 Okay, tak apa.
Alright, so lepas ni saya akan bagi lagi set-set soalan yang lain. Okay. So, tapi saya tak akan bincang satu-satu lah dah macam ni sebab mungkin saya akan bagi answer scheme je lah terus untuk yang set yang lain nanti. Okay, sebab saya tak sempat dah nak discuss. Kalau you all ada soalan apa-apa, boleh PM dengan saya je. Okay, and then saya boleh reply lah untuk PM je. Sebab saya memang tak sempat dah nak buat kelas. Kalau soalan macam ni, kena 1.5 jam baru boleh sempat untuk discuss ni. Okay. Alright, so jawapan dia tadi, saya harap you all semua sempat salin. Okay. Nanti saya bagi apa? Nanti boleh juga ni, saya nak bagi yang ni dekat you all ni nanti, jawapan dia nanti. Saya bagi kopi yang ni lah, yang saya dah conteng ni. Okay. Tapi saya tunggu kelas yang 2 kelas lagi lah yang nak buat nanti. Okay. Alright. Ada apa-apa tak sebelum kita dismiss kelas? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, sir. Tak ada. Okay.